Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, di dalam live ringkas hari ini, saya ingin membawa kepada anda perkembangan terkini ya, berhubung dengan rayuan terakhir kes SRC Najib Razak di Mahkamah Persekutuan. Jadi sepintas lalu di live semalam saya menjelaskan bahawa apa yang telah dibuat oleh pihak pendakwa Najib adalah untuk memohon agar boleh dikemukakan bukti baru atau keterangan baru yang melibatkan konflik apa yang didakwa sebagai konflik kepentingan Hakim Nazlan. Jadi permohonan ini sudah dibuat lama dulu dan semalam mahkamah memutuskan untuk membenarkan permohonan ini, dan apa yang dilakukan semalam adalah pendakwaan telah merhujah berhubung dengan mengapa ianya merasakan isu konflik kepentingan yang dibangkitkan oleh pihak Najib dalam mahkamah adalah tidak berasas dan bukannya merupakan bukti baru. Jadi anda boleh rujuk kepada live yang berkaitan. Jadi hari ini mahkamah membuat keputusan iaitu tidak membenarkan kemasukan keterangan baru. Dan keterangan baru yang saya maksudkan adalah keterangan yang dicadang oleh pihak Najib berhubung dakwaan berlaku konflik kepentingan melibatkan Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Hakim Nazlan. Jadi panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan sebulat suara menolak permohonan bagi memasukkan keterangan baru itu. Jadi maknanya sekarang Najib dan pihak dia tidak boleh mengemukakan bukti baru, keterangan baru yang mendakwa berlaku untuk membuktikan atau cuba membuktikan berlaku konflik kepentingan melibatkan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan. Jadi selebihnya saya akan memainkan satu audio penjelasan yang dibuat oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berhubung apa yang telah berlaku hari ini. Dan pada ketika rakaman audio ini dibuat, mahkamah masih belum memutuskan sama ada penangguhan penangguhan kes yang dipohon oleh Peguam Najib dibenarkan atau tidak. Jadi untuk makluman saudara-saudari, Mahkamah Persekutuan turut memutuskan sebulat suara bahawa penangguhan 3 hingga 4 bulan yang diminta oleh Peguam Najib untuk kes ini tidak dibenarkan. Bermakna kes ini atau pendengaran ini akan berjalan seperti yang dijadualkan bersambung pada Khamis ini sehingga 26 Ogos, dan kemudian selepas itu ianya akan menjurus kepada keputusan akhir. Bila keputusan akhir akan dibuat kita tidak tahu lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya main dulu audio Muhammad Hanif Katri Abdullah yang berdurasi 2 minit lebih sebelum saya menyambung penghujahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kedudukan mutakhir di Mahkamah Persekutuan berkaitan dengan rayuan terakhir Najib Razak berhubung SRC pada 16 hari bulan Ogos 2022 hari Selasa. Pada jam 1.23 tengah hari tadi, Mahkamah Persekutuan telah sebulat suara menolak permohonan Najib Razak untuk menampilkan mana-mana keterangan baru berkaitan dengan konflik kepentingan Hakim Nazlan Mahkamah Tinggi. Dengan penolakan permohonan itu, ianya bermaksud tidak ada mana-mana keterangan tambahan selain daripada apa yang sudah sedia ada di Mahkamah Tinggi terdahulu yang boleh digunakan pakai oleh Najib Razak dan pasukan
pembelaannya semasa rayuan. Dalam erti kata lain, mereka adalah terikat dengan segala bahan bukti dan keterangan yang terkandung di dalam apa yang dilaporkan 176 jilid rekod rayuan sahaja. Dengan keadaan itu, tahap kesukaran Najib Razak untuk memperolehi apa-apa keputusan yang memihak kepadanya menjadi lebih mudarat. Sama ada rayuan diteruskan pada petang ini ataupun pada hari berikutnya ataupun pada tarikh lain akan ditentukan sebentar lagi selepas Mahkamah Persekutuan mendengar apa yang dilaporkan sebagai permohonan lanjut Peguam Najib Razak untuk memohon penangguhan perbicaraan rayuan substantif selepas keputusan menolak permohonan tersebut. Kita tunggu dan kita sabar. Sekian. Assalamualaikum. Ya, itu dia penjelasan Tuan Hanif. Dan seperti yang saya maklumkan, pada ketika Tuan Hanif membuat rakaman ini, mahkamah sudah memutuskan untuk tidak membenarkan Najib memasukkan keterangan baru dalam kes tersebut atau kes rayuan terakhir, tetapi masih belum memutuskan sama ada penangguhan kes dibenarkan atau tidak. Jadi saya sudah maklumkan bahawa mahkamah sudah sebulat suara memutuskan bahawa penangguhan yang dipohon oleh pihak Najib atau pasukan Peguam Najib ditolak. Maknanya ianya akan menurut jadual asal bersambung Khamis ini untuk pendengaran rayuan utama. Ya, dan pendengaran rayuan ini akan berterusan sehingga 26 Ogos. Kemudian keputusan akhir akan dibuat di satu tarikh yang belum ditetapkan. Ya, jadi sama-sama kita sabar. Okey, so itu perkembangan terkini kes Najib. Jadi hari ini saya nak nyatakan dengan jelas bahawa selama ni, sejak munculnya isu konflik kepentingan Hakim Nazlan, anda perhati saya enggan mengulasnya. Ianya mula-mula muncul sebagai dakwaan oleh Najib dan pihak-pihak yang berkaitan dengan Najib, sama ada blogger ataupun laskar cyber dan sebagainya. Jadi ada ramai orang minta saya ulas, saya enggan ulas. Ya. Kenapa? Sebab saya tahu lambat laun isu ini akan diputuskan dengan cara terbaik, dan menerusi keputusan ini rakyat dapat melihat sejelas mungkin tang mana di media sosial adalah fakta dan tang mana adalah spin. Semuanya berpunca daripada perangai ramai orang di sekeliling Najib yang mentafsirkan konflik kepentingan ikut cara mereka sendiri, ikut selera mereka sendiri. Jadi hari ini kalau kita lihat penolakan mahkamah, ya, terhadap permohonan Najib untuk membawa keterangan baru, kita lihat bahawa sepintas lalu secara keseluruhan dakwaan konflik kepentingan yang dibawa atau dicadangkan itu dikatakan tidak berasas. Ya. Sebabnya tidak kira apa hubungan profesional Hakim Nazlan dengan Maybank atau Maybank dalam kes isu SRC ini, ya, ianya tidak ada sebarang kaitan dengan salah guna kuasa, tuduhan salah guna kuasa oleh Najib. Tidak ada kaitan. Ya. So apa yang saya faham daripada isu ini adalah bila kita nak cerita konflik kepentingan, kita perlu memahami dulu, ya, situasi-situasi mana berlaku konflik kepentingan, situasi-situasi mana ianya tidak berasas jika kita katakan ada konflik kepentingan. Dan saya baca intipati, ya, berhubung isu ini seperti yang diputuskan oleh mahkamah. Jadi menurut Ketua Hakim Negara Tengku Maimun, Hakim tidak dapat melihat bagaimana keterangan tambahan yang dicadangkan berhubung pekerjaan Nazlan sebelum ini dengan Maybank berkait dengan tuduhan salah guna kuasa. Ya.
Sekalipun Maybank terlibat, persoalannya adalah bagaimana bank itu dan seterusnya penglibatan Nazlan dalam sebarang cara penting kepada persoalan salah guna kuasa. Menurut Hakim lagi, tidak ada asas untuk mencadangkan bahawa kaitan Nazlan secara profesional dengan Maybank dalam sebarang cara menjejaskan penemuannya mengenai tuduhan salah guna kuasa. Jadi pihak-pihak yang dulu di media sosial membuat tafsiran sendiri berhubung konflik kepentingan. Lama saya dah lihat, tafsiran dia adalah tafsiran ikut acuan mereka sendiri. Isunya, pertuduhan terhadap Najib adalah salah guna kuasa, bukan pertuduhan melibatkan satu konflik yang berlaku dalam SRC antara pengarah ke ataupun satu ketidakpastian yang mereka hendak mahkamah putuskan. Tidak ada kaitan dengan penubuhan SRC. Ianya ada kaitan dengan salah guna kuasa, satu jenayah. Jadi tidak kira apa hubungan Nazlan dengan Maybank atau Maybank dengan SRC, anda tidak boleh kata ada konflik kepentingan jika Nazlan menjadi hakim dalam kes melibatkan salah guna kuasa oleh Najib ataupun penglibatan secara profesional oleh Nazlan dalam Maybank dan penglibatan Maybank secara profesional dalam apa jua cara dengan berkaitan dengan SRC akan mempengaruhi kebolehan Nazlan untuk membuat keputusan profesional sebagai hakim berhubung isu sebenar iaitu salah guna kuasa. Jadi lama dah tafsiran-tafsiran yang mengarut dibuat di media sosial. Saya diam, kita biarkan mahkamah buat keputusan, kita biar orang baca apa yang hakim kata. So ini bagi saya, pendapat peribadi saya adalah satu keputusan yang tepat. So itu yang saya nak sampaikan hari ini. Dan sekali lagi, selain daripada apa yang telah diputuskan, apa yang telah dilaporkan, jangan kita membuat andaian-andaian. Kita tunggu sambungan pendengaran ini yang iaitu pada hari Khamis, dan kita hanya bertumpu kepada apa yang dilaporkan, dan jangan buat andaian selebihnya, kerana banyak dokumentasi yang ada daripada kedua-dua pihak pendakwaan dan pembelaan yang tidak berada di bawah pengetahuan kita. So itu sahaja penjelasan saya, sehingga kita berjumpa lagi untuk merungkai perkembangan-perkembangan terkini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.